Terdapat satu sembahan orang Cina yang hanya wujud di Nusantara ini tetapi tidak di negara lain. Ia dikenali sebagai Datuk Kong. Datuk Kong adalah patung sembahan yang paling banyak disembah oleh orang Cina khusus di Nusantara. Dapat dilihat, hampir kesemua rumah orang Cina yang menganut agama tradisi Cina akan memiliki Datuk Kong dengan pelbagai ukiran dan bentuk diletak di hadapan rumah dan kedai mereka. Ia dikenali sebagai dewa tempatan yang menjaga kesejahteraan, keamanan, kekayaan dan kesihatan. Cara untuk mengenali Datuk Kong adalah dengan melihat di luar rumah orang Cina. Terdapat sebuah altar kecil berbentuk rumah berwarna merah atau kuning yang diletakkan limau atau nenas beserta colok di hadapannya. Di dalam altar kecil ini akan didapati adanya patung-patung kecil, kebiasaannya adalah nama orang Melayu. Konsep sembahan ini berasal dari asimilasi di antara kepercayaan masyarakat Cina dengan kepercayaan sebahagian orang Melayu yang terdahulu, di mana orang Cina sebelum datang ke tanah Melayu, mereka telah memiliki kepercayaan konsep dewa tanah atau dewa bawah yang dikenali sebagai Tu Di Shen atau Tu Di Gong. Yang mana dewa itu terdiri dari roh, yakni individu sama ada raja, dermawan atau orang baik yang telah meninggal dunia. Lalu roh individu tersebut disembah dan dianggap sebagai roh yang akan menjaga mereka di sekitar daerah tersebut. Setelah kedatangan orang Cina ke tanah Melayu, kepercayaan Tu Di Gong turut dibawa bersama. Pada masa yang sama, mereka melihat sebahagian orang Melayu juga memiliki kepercayaan yang hampir sama, yang dikenali sebagai konsep Datuk Keramat. Yang mana konsep memuliakan Datuk Keramat ini juga memuja roh orang soleh yang telah meninggal dunia, sama ada di kubur atau kawasan tertentu. Sebab itu terdapat cara pesanan orang Melayu dulu-dulu jika mahu lalu kawasan hutan, maka minta izin dengan Datuk dan Nenek. Datuk, Nek, cucu tumpang encing. Datuk yang dimaksudkan di sana adalah semangat atau roh keramat yang menjaga kawasan tersebut. Oleh demikian itu, konsep terbentuknya Datuk Kong ini adalah hasil gabungan yakni sinkretisme di antara kepercayaan animisme orang Melayu terdahulu yakni memuja Datuk Keramat dengan kepercayaan orang Cina yang menyembah Tu Di Gong, yakni satu dewa penjaga kawasan yang sedia ada di dalam kepercayaan Cina terdahulu. Lalu asimilasi dari kepercayaan itu membentuk konsep kepercayaan Datuk Kong yang rata-rata adalah orang Melayu yang telah meninggal dunia. Mereka tidak mengira sama ada orang-orang itu dari kalangan yang berlainan agama dengannya, kerana mereka hanya melihat hati yang baik atau roh yang mencapai makam yang tinggi yang dikira telah bergabung dengan elemen Tuhan yakni alam. Di kuil Datuk Kong juga mereka akan menjamu makanan halal jika yang disembah itu adalah orang Melayu. Dan ia akan diletakkan kopiah dan songkok di sekitarnya. Kadang-kala kuil Datuk Kong akan berbentuk kubah seperti masjid, bagi melambangkan ruh Datuk Kong itu merupakan orang Islam. Mereka percaya Datuk Kong yang merupakan salah satu cara mereka berdoa untuk mereka mendapat kebaikan dari rohnya, dengan beristighosah untuk meminta dengan roh orang alim atau orang baik. Mereka akan memiliki satu ritual menurun. Seseorang akan melakukan ritual tertentu bersama asap kemenyan, bacaan mantra sehingga dia dirasuk oleh roh Datuk Kong, lalu dia akan bercakap mewakili Datuk Kong. Lalu individu tersebut akan memakai pakaian orang Melayu dan di saat itu dia akan menulis azimat dan memberi restu kepada orang yang meminta dengannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk. Malah pada setiap perayaan agama Islam atau Hari Keraian Orang Melayu, mereka juga akan menjamu dan melakukan ritual meraihkan Hari Raya bersama Datuk Kong. Ya, semakin maju, menganut pakono di sini semua sehat, selamat, makbul. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kuat dah. Barang tak mania sikit saja. Datuk Kong, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, Datuk Kong. Heng, ong, hot. Datuk, saya kasih kopi. 2 cawan kopi, cola, nyok, biskut, bunga kasih Datuk Heng. Hari ini selamat Hari Raya, Datuk Kong.
Kepercayaan masyarakat Cina memahami bahawa alam ini hidup bersama dengan Tuhan dan roh. Manakala akidah Islam pula memahami bahawa Tuhan tidak mendiami bersama ciptaannya di alam ini. Sehubungan itu, di dalam Islam juga memiliki konsep makhluk jin yang turut hidup bersama dengan manusia. Tetapi mereka di alam gaib yang boleh merasuk orang dan menurun. Akan tetapi situasi itu kerap kali disangka dirasuk oleh roh individu-individu tertentu, lalu diminta pertolongan dengannya. Firman Allah di dalam Al-Quran, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا